Kita ada bersama saya hari ini Datuk Al-Amin. Khabar Datuk, sihat? Sihat, alhamdulillah baik. Atikah Pandawa. Pandawa. Alright, so bersama lagi kita dalam Decode Agent to You episod yang ke-5. So hari ni tuan-puan, alhamdulillah bersama saya ada dua insan hebat, tokoh public figure. Kalau bahasa sekarang ni adalah key opinion leader. Yang di mana apa saja yang dilontarkan, yang dicakap ataupun ditulis dalam social media, ramai orang akan take note. Sebab tu kadang-kadang bila kita menjadi seorang KOL ni, apa yang kita keluarkan, apa yang kita post, kan, kita kena jaga-jagalah. Alright, so hari ni bersama saya tak lain tak bukan seorang sahabat lama. Alhamdulillah saya kenal suatu sosok ni dah lama sangat sebelum saya ada di level sekarang ni. Dan alhamdulillah kali ni dia bawa dia punya partner, co-founder, betul? Lebih kepada orang kanan je lah. Orang kanan, dia merendah diri kan. So kita ada bersama saya hari ni Datuk Al-Amin. Apa khabar Datuk? Sihat? Sihat, alhamdulillah baik. Nak panggil Datuk ke nak Panggil Al-Amin je. Panggil Al-Amin je. Datuk tak perlu? Tak perlu. Alright. Datuk jangan nervous. Okey Okey je. Okay. So Datuk, apa khabar? Sekarang tengah sibuk apa? Busy apa? Alhamdulillah baik. Sekarang ni kita banyak fokus kepada kita punya produk lah. Faham. Elegant dan Alana. Alana ni bukan produk baru, saya cuma rebrand balik. Betul. Maksudnya produk Alana ni saya dah buat tahun 2016. Cuma tahun ni baru kita rebrand balik dengan packaging baru dan preset baru. Faham. Lepas tu adalah beberapa projek yang saya dengan saya punya team tengah buat dengan influencer, adalah projek-projek lain, buat produk apa semua. Faham. Alright, so antara produk-produk Datuk Al-Amin ni kan, kita ada Alana, kita Betul. ada Elegant. Betul. Dan Amin ada apa lagi? Bisnes apa lagi? Kalau apa yang saya baca lah kan, dia ada OEM juga. Ada? Ya, betul. Kan, ada OEM juga. So yang saya tahu tiga ni lah. Kan ada bisnes-bisnes lain yang kami tak tahu? Adalah sikit-sikit yang tu belakang-belakang. Belakang-belakang lah. Tapi main tiga ni lah Ya. So kadang-kadang bukan apa, sekarang ni dia belum panas. Betul. Maksudnya dia masih macam, ni nak bawa ke mana ni? Nak serius ke? Nak santai ke? Ni InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi. So di sebelah kiri saya ni, ni saya sendiri pun nak kenal lah secara personal. Saya pernah deal dan jumpa, itu pun dalam kelas-kelas seminar sebelum-sebelum ni. Betul. Itu first time saya jumpa. Ya. Alright, dan alhamdulillah dijumpa sekali lagi secara online. Dan alhamdulillah kita dua-dua ada kat sini. Kan? So dikenalkan nama yang saya tahu adalah Atikah Pandawa. So, saya ingat yang Pandawa tu sangat kan. Selalu orang selalu buat Pandora lah, apalah. Faham. Kan? Ataupun orang mesti ingat saya anak toke dekat pantai Bali sebab ada Pandawa Beach. Kita tak tahu, mungkin benar gosip-gosip yang berlegar itu. So kita nak rongkaikan dan bongkarkan satu persatu. So Atikah ataupun di lebih selesa dia dikenali sebagai AP. So macam nama famous lah AP. So AP ni nama brand mahal tau. Betul tak? Amin kan? Kalau Nak ambil ada kereta overseas pun kereta, kita kena pakai AP. AP kereta, jam AP. Betul. Mahal kan? Mahal. So mestilah orang AP ni biasanya high value juga. Yeah. So pasti ada banyak tips-tips dan success story yang kita boleh dengar. So AP, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. So far semua okey? So far okey, semua So far okey, okey. Alhamdulillah. Alright. So kalau dari side cakap kadang apa? Yalah, kita untuk dalam bisnes ni kan, kita tahulah cabaran dia luar biasa. Kalau untuk yang lelaki tak ada. Kami ni memang dicipta, dilahirkan untuk mencari nafkah. So working hard itu biasa. Okey. Working hard itu adalah satu kewajipan malah, bukannya pilihan. Betul. Tapi untuk AP, bekerja, berbisnes, buat duit, kan, ini adalah pilihan. Ya, betul. So why choose jalan ni? Pada AP dia macam ni. Kalau kita jadi perempuan, dia jadi macam ni lah. Perempuan yang cantik tu banyak, tapi perempuan yang cantik pandai cari duit, lepas tu dia rasa suka berusaha atas kaki sendiri tu tak ramai. Jadi dalam tahun-tahun sekarang ni kita dah tak boleh bergantung harap pada lelaki. Sorry to say lah kan. Kita pasti perlukan lelaki sebab hidup ni kan perlu berpasangan. Betul. Tapi dia lebih kepada kita kena work hard sendiri supaya apa-apa jadi kita boleh survive.
Bila berpasangan pun suami tu pinjaman. Faham. Kalau tak diambil Tuhan, disondotut. So kita kena sentiasa berjaga-jaga. So AP punya prinsip senang je. Okay. Even kita perempuan, kita still kena work hard. Sebab apa? Sebab kita kena belajar berdikari. Sunah-sunah Tuhan nak uji, takut nanti mana tahu pasangan kita terduduk, at least kita ada untuk backup. Faham. Jadi for me, perempuan kena rajin bekerja. Jangan bergantung hidup dengan orang. Betul. Dan jangan ambil jalan mudah. Alright, clear. So nampak tak baru mukadimah ni? Panas lah. Baru mukadimah dia dah bagi kita pop. Kan? Tapi alhamdulillah saya suka. Satu antara benda yang saya nampak yang saya rasa take note adalah kita jangan berharap pada orang lain. Dan Betul. apabila kita berharap pada orang lain tu kan kita boleh kirakan dia adalah manusia, betul? Betul. Dan manusia ni sifatnya lemah. Kan sama jugalah macam kita bila kita tengah dulu alhamdulillah ada duit lebih sikit, ramai kawan-kawan kita, betul tak? Tapi bila kita tengah susah tak ada siapa pun. Itu antara cerita-cerita yang kita nak tahu daripada sahabat saya ni. Dia ada banyak cerita-cerita yang Betul. macam tu. Tapi kita tak nak tahu semua lah. Kan apa yang boleh diceritakan nanti cerita. Betul. Sebab manusia ni sifatnya lemah, so kita tak nak berharap pada seorang manusia. Kita berharap pada Tuhan kita yang Maha Esa lah. Betul tak? Betul. Alright, so salam kenal. Terima kasih untuk ada kat sini. Kan, so saya harap just apa yang kita kongsikan dan apa yang kita sampaikan hari insyaAllah memberi manfaat kepada ramai penonton, pendengar Decoded Agent to You, insyaAllah. Alright, so saya tanya Amin dulu, right? Ya. So Min, kan kadang-kadang kalau kita tengok pengalaman Amin bekerja, berbisnes ni, kan, daripada awal. Tak silap saya tahun berapa tu? 2005? Okay, saya share sikit lah. Okay, sila. Sebelum saya buat bisnes, dulu saya kerja government. Kerja government? Dekat hospital Seremban. Hospital? Yes, 4 tahun. Lepas tu, dalam masa bekerja tu pun saya dah start jadi dropship apa semua. Okay. So mungkin saya punya rezeki dengan government tak panjang, so saya resign. Nak kata resign tu tak jugalah, saya menghilangkan diri. Oh, tak ada, hilang terus. Masa tu kat government, kat hospital tu buat apa? Saya bahagian dialisis masa tu. Faham. Okay, yelah itulah cerita dia. Saya menghilangkan diri. Kenapa? Dah tak kena ke kerja banyak sangat tapi mungkin saya punya minat lebih kepada bisnes. Oh, memang sebelum kerja government pun minat bisnes? Okay, sebelum saya kerja government pun saya macam masa belajar apa semua saya dah start berniaga dah. Faham. Saya jual macam-macam masa sekolah, masa college. Memang saya start berniaga dah. Faham. Mungkin sebab arwah ibu saya dulu seorang peniaga. Mungkin darah tu mengalir dalam diri saya. So memang satu sebab saya suka duit lah. Saya Dan suka duit. Sebab kita macam saya bukan lahir pada keluarga yang senang. Adik-beradik ramai. So nak tak nak, kalau kita nak duit lebih, kita kena usaha lebih. So lepas 4 tahun saya dekat government, saya resign lah. Saya start full time business. Masa tu dekat rumah. Tanpa staff, semua saya buat sendiri. Kalau tahu tu kat apa? Seremban, Kanjang? Seremban. Masa tu saya duduk Seremban tahun 2012 kot. 2012. Start dengan roadsheet, jual produk orang lah. Masa tu macam Aurawat, Felina apa semua. So buat dekat rumah. Dalam beberapa bulan bila dah ada modal apa semua, start ambil staff. Faham. Tapi tu masih dekat rumah. Maksudnya staff saya bukan buat office lah. Saya beli satu meja, so dia dekat luar tulis packing. Masa tu mana ada mesin apa semua. Betul. Tulis tangan apa semua. So dari situlah saya mula berkembang. Setahun lepas tu saya start buka kedai. Buka kedai dekat Seremban. So sampai sekarang lah dah ada produk sendiri semua. Alright. Lebih kurang dalam bidang ni maksudnya saya betul-betul fokus lebih kurang 15 tahun kot. 15 tahun. Dan kadang-kadang nak konsisten 15 tahun tu, nak stay dalam satu industri 15 tahun tu bukan senang tau. Betul. Kan? Dan kita nak jadi nombor 1 senang, tapi kita nak maintain. Setuju. Betul. Dan lagi dalam kita menceburi bidang produk kosmetik ataupun kesihatan, produk lah. Kan? So bila produk ni ialah semua dengan sekarang ni semua orang dah tahu kilang kat mana. Betul. Buat kilang kat mana, tahu kilang botol kat mana. Kan? Tapi itu kita akan cerita nanti. Okay, Alamin, tadi kan ada cerita pasal start sendiri. Okay, so masa start sendiri setahun, masa start sendiri tu
Macam mana start? Just macam buat posting je ke? Letak dalam grup-grup ke? Ataupun dah buat iklan berbayar masa tu? Okay, first dulu saya guna Facebook personal saya. Tapi bila lelaki jual produk, saya ingat first produk saya jual produk kurus. Dia kurang mendapat sambutan. Faham? Lepas tu saya terfikir satu idea, saya buat Facebook feed. Saya letak gambar anak buah saya perempuan. Okay. Tu masa tu saya menyamar. Saya yang handle Facebook tu semua dan alhamdulillah bila kita letak profil perempuan dan kita menyamar kita sebagai perempuan, orang tak tahu saya masa tu. Semacam dengan customer si panggil yang sis dia semua. Betul. Dari situ zaman tu. Zaman tu masa tu dapat sambutan. Sebab saya sepanjang saya berniaga, saya tak pakai dari segi ad apa semua, saya lebih kepada Facebook personal. Faham. Tapi masa tu orang start kenal dah. Facebook feed saya tu, saya ingat nama Emma dulu lah saya letak. Emma. Nama Emma. Daripada situ orang start kenal saya dah makin naik daripada Facebook feed tu. Faham. Itulah bermulanya. Maksudnya saya punya career semakin semakin meningkat. Alright. Daripada Facebook feed. Faham. So kat sini sebenarnya membuktikan lah. So siapa yang kat sini usahawan wanita ke, Betul. kan, alhamdulillah kalau you ada muka cantik, it's a bonus. Betul. So sebenarnya memang boleh buat sale pun. Memang ramai Kena orang pandai je. selesa lah. At least Selesa, first impression tu dah ada. Betul. Dan berterima kasih pada Emma tadi. Kan. Kalau macam kami lelaki-lelaki ni menjual kadang-kadang sebab tu lah kurang sebab lelaki. Sebab lelaki. Siapa Sebab nak friend perempuan lelaki? dia lagi trust perempuan. Lagi satu ada benda certain, dia nak bercakap tu dia malu. Faham. Bila dia tahu macam seller tu lelaki, dia rasa macam aduh aku nak tanya apa kat dia, atau nanti dia tahulah aku punya insecurity aku ni. Faham. Sebab tu ramai je actually macam ni yang menggunakan fake account untuk menyamar, tapi sebenarnya lelaki. Lelaki kadang-kadang kalau menyamar dia more kreatif sebab dia cuba untuk memahami wanita tu. Bukan apa kalau ikut kajian lah kan. Saya lelaki ni dia mulut manis. Yes. Lagi tak dapat memang manis. Betul tak Amin Statement lah tu. Ini kajian ni research. So memang selagi kita belum dapat tu, kita boleh buat apa saja untuk dapat kan. Faham. Tapi selepas dapat tu, how to maintain that's the real betul. man lah. Kan. Sebab apa memang kadang-kadang lelaki ni banyak kerja di bahagian-bahagian back end. Betul. Kan. Pasal macam buat ads, copywriting kan. Sebab kita ni alhamdulillah lah, Tuhan tu bagi ada banyak benda-benda yang art tu kat kita. Cuma kalau riset perempuan itu mungkin Tuhan banyak bagi bahagian-bahagian teknikal mengurus. Betul lah. Kan? Kalau mengurus tu janganlah kita katakan mengurus kat rumah je. Boleh jadi mengurus bisnes. Betul. Kan. Betul. Alright. So Min, daripada dah buat sendiri kan, kalau aku fallback balik ataupun saya fallback balik beberapa tahun, pernah jadi pemborong betul? Pernah saya start bisnes dulu memang start sebagai pemborong lah. Memang start tu memang start sebagai pemborong. Jadi start dropship sebab kan modal tak ada lagi. So bila dah ada modal, saya start memborong. Bila dah ada modal, start memborong. Yes. So kenapa pilih tak fokus satu produk je tapi ambil je produk banyak-banyak? Nak jadi pemborong tu. Sebab masa tu dia punya trend. Trend memborong ni dia cepat dapat cash money lah, fast money lah, trend memborong. So itu jalan yang saya nampak untuk dapatkan duit dengan cepat. Masa tu saya tak peduli pun ejen stokis semua. Sebab dalam kita punya fikiran kita untuk kita je. Untuk kita dan untuk kita punya family lah, bantu family. Tapi untuk ejen je masa tu saya tak fikir. Sebab mungkin saya punya circle masa tu pun pemborong. Betul. Mereka pun tak fokus untuk support satu sama lain lah, macam apa yang kita buat sekarang ni macam elegan Alana. Betul. So itulah sebab kenapa saya pilih memborong. So far menjadi pemborong tu yang kadang kita tahulah zaman-zaman tu pemborong ni bukannya namanya tak baik lah kan. Betul. Kalau saya boleh jujur lah zaman tu sebab kita pun berkawan dengan founder-founder ketika itu nama pemborong ni tak berapa cun. Sekarang pun tak cun juga. Iya kan? Masih lah. Tak, maksudnya yelah pemborong ni pada saya contoh kalau pemborong terkenal dengan isu buang harga. Betul. Sebenarnya kita tak boleh nak salahkan pemborong sebab itulah pemborong. Cuma sekarang ni bila saya fokus dekat illegal, betul-betul fokus dekat team, nak salahkan pemborong bila timbul isu buang harga bukan salah dia orang 100%. Sebab itu dia orang punya cara modul bisnes dia orang lah. Betul. Cuma ada setengah kita punya team leader ataupun stokis yang kurang amanah. Faham. Walaupun kita dah
pesan banyak kali, still bagi sebab dia orang nak shortcut punya ni lah. So nampak tak? Sebenarnya kadang-kadang saya rasa itu adalah antara sisi yang agak berbeza sikit dari pemahaman biasa orang-orang yang mungkin di luar sana rasa pemborong ni kerja dia main buang harga je, merosakkan market je kan. Itu memang kerja diorang. Kita tak boleh nak salah diorang dah. Itu dah memang sifatnya. Dah dilahirkan dia untuk buang harga, janji barang dia cepat, dia dapat fast money. Bukan salah diorang pun. Betul, dan semua orang tahu benda tu. So kalau you lepas, itu maksudnya pilihan you lah kan. Betul. Kan dia biasalah pemborong ni dia nampak peluang. Dia tak paksa, dia tak suruh macam kau kena jual kat aku. So dia tanya elok nak lepas tak nak. Dan siapa-siapa yang mungkin rasa kurang, yalah mungkin boleh jadi ada HQ yang tak ada SOP ke ataupun tak ada yang tak ada black and white tentang harga ke, dia boleh lepas lah. Macam tu. Kalau macam Alana dengan Elegan ni kita ada black and white, betul? Ada, kita dalam sistem, semua kita ada lah. Kita ada satu sistem security system yang kita boleh detect siapa saja main harga. Kita boleh terus tahu location dekat mana, dia scan kat mana, apa semua ada kat situ. Itu adalah pendekatan yang company buat untuk pastikan kita dapat kontrol harga. Kita tahu nak kontrol harga ni bukan senang. Betul lah. Sebabnya kita macam kita cakap tadi lah, ada pemborong sifatnya begitu. Dan kita kena faham pemborong ni dia ada modal. Dan dia ada modal yang besar. So dia nak beli, dia pejam mata je dia boleh beli. So siapa yang nak supply kat dia tu yang kena tanggungjawab. Jadi kita dah tahu kita tak boleh nak kontrol ni, kau ni ada tanggungjawab ke tak. So kita kena create satu sistem yang which is kita boleh bantu untuk kurangkan permainan harga. Faham. Dan saya rasa berjaya, Min. Benda tu berjaya sebab yang saya suka lah dari Datuk Al-Amin atau Pak Amin sahabat saya sendiri ni, dia sangat tegas buat macam ni sebab dia tahu dia dah lalui fasa tu. Kan dia dah lalui fasa kita jadi yang tak berapa baik, kita nampak dia punya memang seronok, duit banyak, tapi in long term bukan boleh bertahan lah. Kawan hilang. Betul, itu kan kadang-kadang founder yang produk-produk tu kita kenal. Betul. Kita kenal kawan-kawan tu. Jadi tak best lah. Tak best lah. Sebab masa jadi pemborong ada juga isu macam tu. Cuma setakat ni lah saya dengan founder-founder kat Malaysia ni alhamdulillah. Faham. Walaupun contoh kalau saya kena tegur, kita minta maaf, kita cakap elok-elok. So saya memang tiada isu lah dengan founder-founder kat Malaysia. Betul. Sebab itu antara benda yang saya sendiri belajar dengan Dan Amin. Sebab yalah kita faham isu pemborong ni agak sensitif. Betul. Kan. Dan Amin pun antara pernah ada pengalaman dalam pemborong. Dan memang orang tahu kalau dah terlepas ke pemborong, market akan rosak. Harga kan. Alright. Tapi yang bestnya dengan Amin ni, dia menerima. Dia buat kerja dia. Dan kalau dia yalah nama dah salah, kita ngaku je lah. Minta maaf je lah. Kita minta maaf je lah. Kita tak kata kita bukan kita yang buat ke, kita tak tahu ke, kita admit, kita ngaku, tegur dan mungkin dah move on. Betul tak? Betul. Kan. Ataupun lagi baik sebab kita nak jaga hubungan sama founder semua. Setuju. So dulu masa saya pemborong, kalau kena tegur, saya cakap dekat saya punya team, kita tak payah jual. Senang. Betul. Daripada kita gaduh pasal muka, yelah, tak ada guna juga. Betul. Baik kita stop jual sebab banyak lagi produk masa tu yang HQ jenis KL, dia orang tak kisah pun. Betul. Harga kacau pun semua. Tapi ini disclaimer awal-awal lah. Ini zaman 2016. Dulu. Zaman dulu. Kan? Bukan zaman sekarang. Dan kita pun tak nak menembak mana-mana pemborong yang masih pemborong. Macam kita tak salahkan dia orang. Pemborong tetap pemborong. Itu dia orang punya kerja. Cuma yang sekarang ni contoh dalam illegal, banyak kali saya sound saya punya team, saya tak salahkan pemborong, tapi leader tu yang kurang sifat tanggungjawab. Tak tahu, ada satu sisi lain lagi Al-Amin adalah dia membeli semula stok yang buang harga. Kat situ sebenarnya kita makan cost. Macam like me yang jaga bahagian operation management apa semua kan. I sampai rasa macam kenapa nak kena beli lagi but dia willing to pay, beli lagi sampailah benda tu rasa macam orang tu dah give up. Itu cara untuk kita detect siapa yang supply apa semua. Faham. Kita boleh scan walaupun dia buang barcode kan, kita letak barcode. Kita punya sistem yang kita beli tu, kita boleh scan. Kita boleh tahu location produk tu dekat mana. Dan satu lagi kan, Amin ni kalau dia terminate tak kisahlah orang tu buat 2-3 juta ke, dah lama ke. Saya pernah share, seorang pemborong ni offer saya nak ambil stok 1 juta. Tu produk apa Amin? Elegan. Tapi bila tu? Tahun lepas. Baru lagi. Bukan kata tipulah kalau saya tak nak duit. Semua orang nak duit. 1 juta kot. Cuma bila saya betul-betul fokus dekat team agent stocking, saya lebih fikir nasib dia orang. Maksudnya contoh saya perasan saya punya team Elegan ni,
walaupun kita punya berbelas ribu dalam grup Telegram, tapi saya perasan yang betul-betul aktif tu, saya nampak dia punya kesungguhan. Contoh dia orang buat live, bila kita cakap okey buat posting, dia orang buat. Itu yang timbul rasa macam kesian. Macam kita, macam saya, AP, mungkin kita ada bisnes lain. Tapi dia orang ni, dia orang cuma fokus satu produk Elegant Cosmetic. Alright. So timbul rasa macam kesian. Itu yang saya orang kata berhabisan menentang yang isu bahagia Elegant Cosmetic. Dan even sampai sekarang pun ada je yang nak restock 40,000, 60,000, 80,000 sebab yelah kita in-house, kita ada sales team kan. So adalah yang macam close deal, lepas tu dah bayar, kita refund balik. Kalau mungkin ada setengah founder lain dah dapat macam 40, 50, 60k, mestilah kita rasa macam banyak juga ni, lepaslah juga overhead. Tapi sebabkan kita Amin dia akan buat background check. Background check tu bukan AP check ya, dia check sendiri. Sebab dia je yang rajin nak check background check tu. So dia check sendiri. So bila dia detect yang okey ni memang kaki main harga lah. So refund balik duit lah. Faham. Faham. Okey. Sebelum kita masuk kan, tadi Amir kata kaki main harga. Boleh tak share kaki main harga ni macam mana? Macam mana Amir boleh detect macam ni ada ciri-ciri ni. Bukan, itu kan Itu dah kantoi baru kita tahu dia main harga. Kita punya sistem tu, contoh dalam ambil stok 100 pieces. So dekat TikTok ataupun Shopee dan buang harga. Jadi tim saya akan beli produk tu, kita akan scan. So kita akan detect itu Dharma punya produk. So kita ambil keputusan lepas ni kita tak supply. Macam tu lah. So kalau contoh kalau aku repeat order balik, tak dapat lah. Tak dapat lah. Dia boleh terminate lah. Terminate terus lah. Tapi kalau kita dapat detect sebelum kita release stock, kita tak ambil awal-awal lah, kita refund awal-awal lah. Bukan setu kan, tipulah orang bisnes tak nak duit. Cuma saya rasa macam saya kesian si punya team yang betul-betul buat live siang malam. Sebab sekarang ni orang kata kehidupan yang keras. So dia orang ni bukan nak kaya lah, nak duit berjuta-juta, at least income yang dapat tu dia orang boleh support dia punya life harian. Bantu mak ayah dia orang semua. So itulah menjadi tanggungjawab saya untuk kita kontrol benda ni. Alright, so sekarang ni kita dah settle untuk part 1. So kita dah tahulah sedikit background. Cuma nanti kita nak korek sedikit lah dari side AP pula punya background. Tadi kan Alamin dah cerita banyak kan. Dari start dia dropship, lepas tu ada kedai. So daripada kedai tu alhamdulillah dia jadi pemburung. So daripada pemburung tu dah ada produk sendiri sekarang. Dan sampai hari ni lah dah ada berbelas ribu agent yang ada, betul? So kali ni kita dah tahu pasal Alamin, kita nak tahu dah dia punya orang kanan. Kadang-kadang bukan apa, orang kanan ni saya selalu tengok ataupun saya mengikuti sejarah Alamin ni. Orang kanannya berubah-ubah. Betul tak Amin Betul. Amin ni antara orang yang sangat senang percaya kat orang. Betul? Saya pun setuju. Bila kita ni baik, Alamin ni baik. So dan dia orang tahu dia ni memang ada duit. Betul. Walaupun Amin kita cakap dia tak ada duit, tapi orang tahu dia ada duit. Selalu kadang-kadang insya-Allah lah kalau dia minta tolong ni Roger je, insya-Allah dia antara orang-orang yang boleh tolong, boleh diberikan macam, maksudnya kalau betul-betul desperate ni boleh diharap lah. Boleh lah. So bila ada sisi yang macam tu, so ramai orang ambil kesempatan. Betul. So saya memfollow dia ataupun mengikuti dia, ada ramailah orang-orang kanan dia, daripada seorang ni, dan kebanyakan orang-orang kanan yang selepas Alamin tak semua, maksudnya makin teruk, tak ada yang buat produk sendiri. Kan ada yang sukses juga. Kan maksudnya tak adalah semua tu terus jadi nothing tu, taklah. Kan so alhamdulillah kali ni saya personally jumpa orang kanan yang baru ni, AP. So AP, so sebelum kita bercerita tentang macam mana boleh jumpa Amin, macam mana boleh bersatu bisnes ni, so boleh tak AP share sedikit background AP? Mungkin sebelum ni kalau Amin dia kerja hospital, AP ada kerja mana-mana ke ataupun tak pernah kerja ke? Ceritalah sikit. Cerita sikit lah, tak banyak lah cerita sikit lah. Okay, AP sebenarnya daripada dulu memang dalam bidang macam professional work. Dulu I lompat sekolah tau. So I sekolah habis awal. Jadi maksudnya daripada darjah 3 pergi darjah 5. Okay, lepas tu I macam pandai lah ni. Tak adalah biasa je. Dah kalau lompat pandai pun. Tak adalah biasa je. Lepas tu I macam Amin juga suka berniaga. Lepas tu I suka kerja. Lepas tu I jenis suka daripada dulu. Suka kerja ke suka berniaga? Dua-dua macam asalkan dapat duit, suka duit lah. Okey, faham. Suka duit. So lepas tu macam sama
juga tak lahir dalam family yang senang. So apa yang kita nak tu kita kena usaha. Tapi macam I macam bertuah lah, macam AP bertuah sebab daripada sekolah beasiswa dapat, apa dapat semua like macam kerajaan sponsor banyak lah. So habis daripada sekolah tu tak minat nak sambung belajar. Cara jujur lah, tak minat nak sambung belajar. Masa tu habis kat mana? Last tu kat mana? Last masa kat SPM tu, bayangkan I daripada umur I 14 tahun, I dah buat part time dekat PWTC. Masa persidangan UMNO, banquet tu semua I dah buat dah. So masa sekolah terus I dah buat part time. Lepas tu habis di SPM 16 tu I dah terus duduk parlimen. I jaga parlimen? Ya, jaga lounge VIP. Jaga lounge VIP masa tu. Lepas tu I dipaksa sambung belajar oleh kakak-kakak. Diorang lah yang registerkan kat college apa semua. Tapi tu pun I bagi pilihan lagi. I cakap I nak tapi boleh belajar malam je. Siang I nak kerja. So tadi AP ada cerita tentang kakak-kakak. Okay, so AP dia berapa adik-beradik? Oh 7. AP yang ke? 5. Masya Allah. So ada adik-beradik lah yang macam paksa-paksa belajar. Sebenarnya bila kita dah membesar ni kita tahu lah education tu sangat penting. Even though kita suka duit, education tu penting. So nasib baiklah saya pun belajar, sambung belajar, tapi dalam masa yang sama kita dah kerja bahagian macam kerja bank. AP jenis banyak ambil pengalaman. I pernah kerja jadi jual telefon. I pernah kerja bahagian marketing. Dan sewaktu dengannya sampailah 2012 I first buat bisnes. Masa first buat bisnes tu, kalau Google sampai sekarang ada. I ada buat peel off nail polish. Zaman-zaman tu I seorang je, brand I je yang ada masa tu. Kenapa masa tu ada satu sebab brand je? Orang lain tak berani buat. Lepas tu diorang tak berani nak trading from China. I dah berani trading dah dari China. Tahun berapa tu? 2012. Awal tu? Ya. Dan 2012 tu I dah main sistem agent stockist. Jual nail tu? Nail polish. Sebulan I produce lebih kurang 7,000 ke 10,000 unit. Wow. I cover all the Malaysia. Masa tu orang tak nak main agent stockist sebab orang tak tahu sistem kot. Tapi I dah buat siap dah. Daripada situ I belajar, tapi I dah target. Itu hanyalah bisnes, kita panggil sebagai bisnes hit and run. I tahu dia akan bertahan 2 tahun je. Dia takkan go more than that sebab benda tu bukan benda tu trending. Dia trending business. Then after that baru I macam go jump into the service punya line. Service line ni I provide marketing ads, I provide banyak benda sebab I belajar. I suka belajar. Tapi I tak pernah masuk kelas yang mahal lah. Tak apa tak perlu kelas mahal. Sebab I banyak I macam belajar kelas yang macam ngok-ngok je. Kelas-kelas biasalah, kelas-kelas biasalah. Sifu-sifu underground lah. Sifu-sifu underground. Lepas tu I try kaji, I buat dan jadi. So I banyak buat personal branding untuk influencer-influencer. So antaranya yang pernah I work for Muabelas. Maksud kalau work for tu work yang macam mana? I yang create personal branding dan juga business diorang lah. So buatkan dia punya copywriting ke? No, this is more kepada macam dealing, PR job. So maksudnya, contoh I nampak dia ni talented gila. So tapi dia tak tahu nak expose talent dia tu kat mana and how. So masa tu I macam kaji and I buat sampai benda tu dia macam daripada contohlah daripada mungkin job dia biasa-biasa, dia dapatlah job yang lagi besar. So AP tukang jual lah. Ya, saya memang hobi menjual orang. Saya suka. So itu antara salah satu kepakaran AP lah, menjual orang, buat branding untuk orang, jaga beberapa brand dulu sebab I nak study lah, banyaknya I nak study, I nak buat case study. Sebab tu macam sekarang ni if you tanya I tahu buat apa, I tu most of the thing I boleh buat lah. Ads and everything. So sampailah sekarang banyaknya I lebih kepada strategi, company strategi, company planning dan juga I pandai jaga staff kot. Means like banyaknya mana company I pergi, staff akan bonding dengan I gila-gila. So bila staff ni berkualiti, automatically company kita pun akan jadi smooth. I sangat trust that thing. Sebab tu nak lahirkan quality staff, I sendiri pun kena berkualiti dan juga I pun kena faham diorang. So maybe banyak orang dia akan selesa dengan I because of that. Tapi I sangat memilih dengan siapa I nak work for. Faham, clear. So kalau kita dengar daripada background AP sendiri ni, so kita boleh tahu lah sebenarnya nak berniaga ni bukannya kena draw out pun. Betul? Nak tak nak kena pandai juga. Betul. Dan kalau kita memang alhamdulillah ada rezeki untuk belajar dan pandai, kita ambil je lah. Impact sendiri. Betul lah. Kan? Apa impact dia? Macam AP cakap tadi lah. Dia akan suka belajar sebab bila dalam bisnes ni kan, Amin selalu ajar saya untuk kita selalu belajar. Betul. Dan belajar secara formal dan mungkin tidak formal ataupun based on pengalaman. Betul. Kan, daripada yuran-yuran kebodohan kita dengan orang kan. Betul. Kan, so nak tak nak kita macam ni kita belajar dan kita imply balik dan guna balik untuk diri sendiri. Betul. Kan. So kat sini sebenarnya
dah ada banyak lah case study yang sebenarnya kalau boleh nak berniaga tu, kalau ada peluang untuk belajar. Betul. Betul tak Amin Setuju. Kan? Betul. Right. So AP, based on you punya the whole pengalaman, kan? Apa you punya challenges yang you rasa macam sebelum kita cerita challenge dengan Alana ni, kan? You banyak menjual orang. Kan? Yalah kadang-kadang jual KOL ke, nak jual founder ke, naikkan brand ke, kan? So you berurusan dengan orang-orang yang ada followers, ada nama ni. Kan? So biasanya challenge untuk deal dengan orang-orang macam ni apa isu dia? Kenapa dia tak dijual diri sendiri tu? Kenapa kena AP tolong jual dia? Dia sometimes ada yang I ambil daripada tak ada followers. Ada yang ada followers. Dia depends. Dia kadang-kadang benda ni bila kita dealing dengan manusia, kita pun tak cakap kita baik, tapi kita pun tak cakap kita jahat. Dia selagi ada keserasian, selagi tu boleh work together. Dia the moment bila dah tak ada keserasian tu yang agak susah. Jadinya saya sangat mementingkan silaturahim. Jadinya kalau kita teruskan tu boleh mendatangkan mungkin keburukan antara satu sama lain ataupun mungkin boleh bermusuh. It's better kita cut it off. And then kita boleh maintain sebagai kawan. Daripada kita teruskan, lepas tu nanti kan jadi tak shock tau dekat kita. Kita ni nak hidup, industri kita ni dah lah kecil. Hari ni kita gaduh, esok lusa jumpa kat event. Dah hang kena jadi fake pula dah. Dinner. Lepas tu nak kena makan macam still nak kena hai, padahal hang dah tak suka dah. Jadi tak shock. Jadi betul, sebab tu saya kata tadi memilih tu bukan apa tau. Memilih tu sebab kita tahu kita nak benda tu lama and benda tu pun proses. Kalau dia tak faham susah. Ada setengah orang, sorry to say lah, macam founder ke influencer ke, nak fast result. We cannot give fast result. Sebabnya marketing ni is a progress. Bila progress ada luck, boleh dapat cepat result dia. Luck tak berapa baik agak ambil masa. Tapi worst come to worst akan jadi. Kena trust tu je. Alright. So bila AP ni selalu duk cerita dia memilih so agak fikirlah kan. So banyak interview ataupun dia menilai atas bawah. Kenapa? Tapi fikir kan kenapa ni? Yelah, okey lah, dia macam ni. I kena Amin. Masa tu I ada business lain lah. Lepas tu Amin is one of the partner dengan I punya partner. Macam tu lah. Lepas tu I selalu lah dengar pasal dia ni. Yelah dulu kan dia kan famous dengan pemborongan. Macam kita sebut nama orang kenal lah. Top 3 lah. Top 3. So I macam I kenal dia because of pemborong punya case lah. Lepas tu I selalu je kutuk dia dulu. I selalu cakap sekarang orang main harga dia, I tahu pula marah padan muka. Macam tu. Macam mana kan pengalaman hidup. Lepas tu my friend kenalkan, macam my partner tu kenalkan. Lepas tu my partner macam ada cerita lah pasal apa yang jadi kan, yang macam kita tak payah disclose lah. Dia apa jadi kat dia semua. Lepas tu I pun start to get to know him. Macam baik je dia ni. Dia ni macam nak cakap mudah percaya orang. Faham tak? So dia kena ada macam singa macam I, supaya orang nak tembus dia kan macam susahnya nak tembus dia. Faham tak? Ada EP ni. I memang karakter I memang macam tu. Faham tak? Macam I tak simply macam percaya. Bukan I negatif, tapi kan dia macam kau kena bagi aku at least something yang macam convince aku untuk aku faham macam benda tu okey. So macam Amin, dia pattern of macam dia dengar dia shock kat telinga dia kan. Dia macam aku tak boleh. Aku cakap kadang-kadang mental ke aku dengan Mamat ni macam tu. Tapi dia because of ada sisi baik dia yang buatkan I rasa macam I should duduk sebelah dia supaya macam benda tu boleh go well. And I rasa macam brand yang dia dah spend which is Elegant tu, dia dah spend a lot. Agak sayang kalau kita tak jadikan dia satu aset yang sangat bernilai di suatu hari nanti. Sebab tu bila macam being offer, lepas tu tapi I fahamkan dia juga situasi I cannot commit you 100% sebab I ada business saya sendiri. So kalau dia willing for that, I just tunjuk dia proven je lah. Okay, clear. So AP sendiri pun dia ada dah lalu fasa berniaga sendiri. Kan sekarang berpartner. So apa pendapat AP sebelum aku cerita dengan kau balik, apa pendapat tentang bila kolaborasi ni? Okay. Kan kalau dulu kan kita pun tak ada buat sendiri. Betul. Kenapa pilih kolaborasi kan ataupun berpartnership lah. Why? Okay, for me kan dia macam ni. Memang kita boleh buat benda semua sendiri. Tapi percayalah, ada benda dekat kita yang mungkin sebenarnya kita tak tahu. Dan kita perlukan orang yang lebih pakar dalam bidang tu untuk jadikan benda tu lagi maju. Sebab tu kata, kalau kita go alone, kita memang earn a lot lah. Kita boleh earn a lot. Tapi sebenarnya kalau kita choose the right person, duduk beside kita, benda tu akan earn lagi banyak. Dan juga berkongsi tu, it doesn't affect you punya income pun. Sebab you akan still dapat lagi banyak. Sebab quality tu dapat terbukti lah. Maksud quality tu dilahirkan dengan lebih baik. So partnership for me, okay. As long
being honest. Setuju. I cakap terus terang, kalau kita partnership ni, being honest is the most important thing. Kalau kau tak being honest, lepas tu bila kita dapat tahu sesuatu benda, kita pun tak shock. Sebab tu I kadang-kadang ada je terasa hati dengan Amin. Contohlah I ada terasa hati satu benda I rasa macam tak fair untuk I kan, I tak simpan tau. You boleh tanya dia, I akan cakap. I akan cakap, I cakap Min ni. Sebab kita perempuan, mulut aku pula macam ni, so dia kena redha lah. So I tak pernah, dan I pattern, Amin pun dia tahu I tak bodek dia sangat, dan I tak pernah mengiyakan kalau I rasa benda tu salah. So dia pun redha lah. I rasa tak tahulah, sebab I tak tahu kalau sebelum ni dia ada orang sebelah dia perempuan ke tak, ataupun I the first one, I tak sure. Tapi kalau I the first one, dia macam disaster lah untuk dia. Tak apa. Nanti kita tanya. Soalan tu. Okay, last sebelum saya pass pada Amin. So AP mengaku dan akui lah sebenarnya kita tak tahu semua benda. Betul. I cakap terus terang, Amin is very money magnet punya orang. Money magnet maksud? Memang pandai buat sale. Dia memang bawa duit masuk company tu. I rasa macam he's really good in doing sales tu tau. So I macam I admit benda tu, dan I rasa macam kehebatan dia adalah itu. So kalau I jaga operation cantik-cantik, I jaga management cantik-cantik, dia pun tak pening kepala. So I just minta dia macam, okay, you just bring the sales, supaya macam benda tu apa je yang dia buat, kebanyakan I nampak lah dia memang sangat money magnet. Dia memang tarik duit. Itu adalah Amin. If people ask me, I cakap benda yang sama je. Amin tu dia money magnet. Kau kalau nak duit banyak, through dia lah, sebab dia pandai tarik. Tapi betul. Dia sendiri admit yang dia kurang bahagian management, operation. Sebabnya dia punya sales tu, dia tahu macam mana how to carry sales. So kita cuma aturlah duit dia baik-baik, dan juga jangan mudah spending pada orang yang tak sepatutnya. Alright, terima kasih AP. Sebab tu saya rasa very fruitful punya discussion, sharing yang sangat bagus. Kan bukan apa, ya kadang-kadang kita nak kena tahu lah, nak tahu tentang diri kita ni Min, kita kena tanya orang kanan lah. Kan sebab dia lah yang tahu sisi kiri, kanan, depan, belakang kita, cara kerja kita. Betul. Kan, so kalau dapat feedback yang baik-baik, alhamdulillah, maksudnya kita are doing well dan baik. Kadang-kadang kalau kita duk cerita kita ni bagus, siapa nak percaya, betul? Alright, so terima kasih AP untuk sharing yang awesome tadi. Saya sendiri belajar banyak, dan yang paling saya suka ialah statement terakhir tadi. Hebat macam mana pun pasti ada benda yang kita tak tahu. Betul. Pasti ada benda yang kita tak tahu. Kan sebab tu kalau boleh, kalau ada peluang untuk bekerjasama, kan kadang-kadang bukan apa, orang tak nak kerjasama ni lebih pada ego je. Ego, komunikasi lah. Kan kadang-kadang tak pandai. Yelah, macam mana cakap, kalau kita ni insya-Allah lah, sebab orang sales ni kita boleh buat apa saja untuk dapatkan kan. Cuma kadang-kadang bila dia orang-orang yang back end lah, orang administration, orang operation, orang finance, dia rasa macam susah lah nak suruh orang ni. Kan. Tapi jangan risau tuan-tuan, itu semua ada banyak dah kelas-kelas yang dah ajar macam mana nak upgrade communication tu, insyaAllah. Right, Min. Kan. So menjawab beberapa soalan-soalan daripada AP tadi. Okay, so far kan kau kan dah banyak tukar orang-orang kanan. Kan. So macam mana? Kau walaupun kadang-kadang kau selalu kena macam-macam isu, kan, kadang-kadang sebab orang kanan kau kena tipu, pinjam duit lah, macam-macam kes kena. Kenapa masih nak berpartner lagi? Kalau yang ni daripada solo ke berpartner, engkau ni dari dulu berpartner, dan kenapa masih berpartner lagi? Masih percaya lagi dengan partner ni? Why? Okay, macam AP share macam, yelah, tak semua benda kita tahu. So saya anggap contoh kena tipu apa semua tu pengalaman. Betul. So benda ni selagi kita jadi manusia, kita tak akan, maksudnya apa yang berlaku, perkara buruk yang kita tak suka tu, kita anggap benda tu pengalaman dan pengajaran. Dan setakat ni bukanlah saya sebab AP ada saya nak puji dia. Saya puji dari segi contoh dia punya manajemen, saya boleh angkat ibu jari. Maksudnya dia pandai lah dia dengan staff apa semua. Cuma kadang-kadang macam, yelah macam saya pun kalau dia cakap terasa hati, saya contoh kalau benda kecil-kecil saya diam je lah, saya biar je lah. Cuma sekarang ni saya nampak happy bila dengan saya, dia boleh bantu apa yang saya tak boleh buat. Contoh dari segi manajemen, macam nak urus staff apa semua. Dari segi sales, alhamdulillah, memang daripada dulu saya memang bukan kata pakar, mungkin betul saya akui. Aku akui lebih kepada rezeki. Daripada rezeki, setakat alhamdulillah sepanjang saya buat bisnes, dari segi duit saya tak ada masalah.
Cuma yang masalah kadang-kadang kena tipu. Yang tu banyak lah. Duit keluar tu banyak. Duit keluar tu banyak. Masuk alhamdulillah. Maksudnya Masuk memang banyak, yang keluar pun Bertahan nasib je. ada 80 lah. Kalau tidak ada punya pipe besar. setakat ni maksudnya bila yelah saya dengan Happy cakap jujur lah, dia macam dia banyak bantu belakang, maksudnya staff, manajemen apa semua lah. Faham. Alright. So itu dari side tu. Tapi kenapa contohlah kan apa yang buatkan Amin tu masih memberi peluang lagi? Sepatutnya kalau dah ada banyak pengalaman tak best ni, biasanya hati kita dah tertutup dah, Amin, aku dah tak nak cari kat orang. Tapi kenapa seorang Amin ni masih memberikan kepercayaan tinggi kat manusia ni? Apa yang Amin nampak? Kepercayaan macam cakap, tak semua benda saya boleh buat. Yelah, tapi kan kau pun selalu kena tipu. Tapi kenapa macam kau boleh hire staff? Okey. Kenapa bagi peluang juga? Kenapa macam tak apalah, kita bagilah peluang kat dia, bagilah dia cuba Sebab buat kerja dulu. dia macam mana masa first kita jumpa, first thing sebab experience dia kan banyak kena tipu. First thing Abby cakap kat dia apa tahu? Abby kata kat dia, kau jangan percaya aku tau. Jangan percaya, but tengok pada result. If one day you feel tak puas hati, just let me know. I can go like anytime. Bukan kita belagak, tapi sebabkan kita tahu dia satu je, bila kita jalankan kerja, kita perlu ada keikhlasan, kita perlu ada sifat tanggungjawab. Kita pegang dua benda ni, Allah mudahkan rezeki kita. Mungkin sebab tu juga Amin, I mengenali Amin, dia bukan, I tak kata dia tak suka pening, tapi dia tahu dia nak bawa sales. So dia tak nak pening dekat another part benda lain. So kalau dia tambah pening, lepas tu dia nak kena cari sales lagi, tambah pening lagi, dia akan mental lah. Alright. Clear. Bukan apa, kita just nak double confirm je. Faham kan? lah. Dia benda tu kita anggap apa yang dah berlaku tu pengalaman. Betul. So andai kata terjadi lagi, pengalaman. Kita nampak yang kau macam cepat gila move on. Orang lain mungkin nak buka hati kat pasangan baru ke, itu mungkin 6 bulan, setahun. Tapi kau maintain je daripada dulu sampai sekarang. Yang penting aku bisnes. Nak siapa je sebelah aku tu. Kan aku nampaklah perubahan tu kan. Alright. So tak apa, benda tu kita dah settle, kita dah clear. Alhamdulillah Amin pun dah jumpa partner yang terbaik. Dan kita doakan Elegant, Alana, semualah produk-produk di bawah kita ni meroket dan boleh bantu ramai orang. Okay, Miss, so sebagai penutup lah. Bukan penutup lah, mungkin ada beberapa soalan lagi. Kadang-kadang kan kita, kau kan dah berniaga dah lama betul lah. Kan? So pasti ada jatuh bangun. Okay. Kan? So boleh tak daripada banyak-banyak jatuh bangun yang kau lalui, ada tak jatuh bangun yang paling kau ingat sampai hari ni? Jatuh bang, macam saya kat jujur lah, dari segi rezeki duit, alhamdulillah selama saya berniaga ni tak ada masalah. Bukan nak kata faham. Benda tu ada masalah sebab saya bukan nak kata pandai cari pula, maksudnya adalah rezeki tu untuk part kita tu, faham? Ada macam tu, kalau projek ni dah habis, ada projek lain. So kalau pasal duit tak ada masalah. So sebenarnya jatuh bangun seorang Al-Amin ni dari segi apa? Hati mental kau? lah. Mental maksudnya Siapa buat kau mental? kan, bila kita bisnes ni, mental kita kena kuat. Maksudnya sebab dulu saya tak boleh nak macam untuk manage staff, manage company tu, mungkin saya anggap benda tu saya punya kekurangan. So banyak benda yang berlaku dululah, maksudnya dengan saya punya cara hidup, dengan saya tak jaga benda tu. So kalau cari hidup tu maksudnya apa? Cuba kau. Lebih cari hidup ni lebih kepada nak buat bisnes, nak duit. Bila sampai satu tahap, contoh dulu saya berniaga hari-hari tengok account bank. Contoh bila duit tak masuk, kita stress. Stres sebab duit tak masuk. Bukan maksudnya, yelah, kita kan ada target sepatutnya dah masuk sekian. Tapi kenapa tak seperti yang apa yang diharapkan ni? Macam mana? Itulah nak kata cabaran tu dari segi itulah, dari segi kita nak hadap orang-orang sekeliling. Macam contoh saya banyak kena tipu. Banyaklah bab kena tipu sebab mudah percaya kat orang. Contoh masa nak buat Elegant dulu, ada kena tipu juga. Memang kena tipu. Saya loss, kalau kira semualah total kerugian tu 1 juta lebih. Sebab apa? Sebab percaya kat orang lah. Isunya apa? Isunya production ke? Bukan production, maksudnya saya jumpa partner juga. Mungkin dia nampak saya ni ada duit. Dua orang hamba Allah ni dia jumpa saya. Dia offer saya untuk buat produk apa semua, Elegant lah. Maksudnya saya tak tahu dia orang ni memang scam, memang dah banyak case dia tipu artis apa semua. So jenis saya ni mudah percaya bila orang bagi harapan, berkata-kata manis. So saya labur
saya spend banyak. Kita buka office sampai dekat Publica. Dan mana tahu Publica ni bukan tempat orang biasa. Betul. Saya follow je. Saya tak tahu kenapa saya boleh percaya dekat dia, saya follow. Masa tu daripada A to Z semua duit saya. Last mungkin ada Allah nak tunjuk siapa dia orang ni. Terbuka dia orang ni sebenarnya scammer. Memang dah tipu ramai artis apa semua. So masa tu bukan nak kata itulah yang penting dalam bisnes saya nampak kita kena ada saving. Walaupun saya loss banyak masa tu, alhamdulillah saya boleh Comeback balik lah. guna modal yang baru dan sampai sekarang lah. Alright. Nak kata kalau pengalaman yang paling pahit selalu kena tipu tu je lah. Okay. Dari segi projek sentiasa ada. Faham. Sebab tu kadang-kadang kan bercerita tentang dugaan, it's not tentang duit lah. Betul? Kan? Alright. Alhamdulillah. So kita dah banyak cerita ni kan. Tahu-tahu dah nak ke segmen yang terakhir. Okay, tapi sebelum kita habiskan dengan biasa orang habis dengan nasihat, kita akan sambung dengan satu situasi yang agak trending sekarang ni. Kita nampak ramai founder-founder yang sekarang mungkin tengah downsizing, jual Ferrari, lebih-lebih jual GTR, padahal dia jual Alphard je pun. Mesti nak panas kan. Dia jual kereta-kereta mewah dia kononnya nak survive. Betul. So sebenarnya adakah totally masalah founder sendiri ataupun ejen lari ke ataupun tak making duit? So kita nak sentuh satu tajuk lah yang di mana mungkin apa pendapat kan, yang di mana sekarang ni ada banyak ejen-ejen yang mengadu di mana founder-founder ni dia bunuh ejen tu sendiri. Faham. Dan bunuh ni macam mana? Kita akan tanyalah. Yang bukan apa sebab ni AP ni dia banyak berurusan dengan ejen-ejen yang tersakiti. Stokis-stokis yang tersakiti. Betul. So biasanya based on 10 orang lah stokis yang datang ke AP, mungkin nak join team Elegant ke Alana ke. Macam mana founder tu membunuh ejen tu? Okay. Dia macam ni, kita tahu trend sekarang ni kan trend TikTok Shop kan. Okay, faham. Trend TikTok Shop. Memang semua orang pun nak fast money pergi TikTok Shop and need to give so many promotions dekat TikTok Shop. Betul. Jadinya, I selalu pesan satu benda je dekat founder. You nak go for dua-dua, you kena ada strategi. Okay. Kalau you nak go for retail, go for retail gila-gila tapi you kena kena kurangkan agent lah ataupun kena make sure that tak membunuh agent lah. Okay, apa yang kita maksudkan dengan membunuh agent ni adalah contoh dia ejen dah ambil stok tapi harga jualan di TikTok HQ tu sendiri lebih rendah daripada apa yang ejen tu beli. Jadi itu yang ejen akan rasa dianiaya lah. Bila kita dah rasa di betray kan, dianiaya, mestilah kita dah tak nak kesetiaan tu, kita mesti dah rasa kecewa. So ramailah yang datang cakap pasal diorang tak boleh survive, tak boleh nak jual sebab HQ dah jual semurah tu. Dan mungkin boleh jadi sebab modal dah kat situ. Ya, itu satu lagi. Lepas tu, dan mana adilnya pada stokis tadi ataupun pada tim tadi tu bila dia terpaksa jual lebih murah dan dia tak mendapat keuntungan walau RM1, malah dia dapat lagi kerugian. Jadi kat situlah yang macam sebenarnya AP selalulah nasihat kawan-kawan founder kan, kalau you guys nak go for retail, kena ada strategi. Dalam masa yang sama nak agent juga pun kena ada strategi. Kalau you tak ada strategi, memang kau dalam keadaan tak sedang, kau tengah bunuh tim kau. Sebab bila TikTok Shop kita ni HQ verified dan sebagainya, kita dapat so many coupon, voucher, yang which is kita punya tim tak dapat. So kesian pada tim tadi. Macam Amin cakap lah, kita ni nak jaga tim supaya kita tak menganiaya mereka. Kita nak maintain dengan kesetiaan. So kalau you nak buat dengan cara macam tu, kena HQ ni kena bertimbang rasa, kena fikir orang yang dah bayar pada kita tu. So trend TikTok ni I tak kata tak bagus sebab I pun buat benda tu juga, tapi dalam masa yang sama kita menjaga, faham tak? Dia sebenarnya HQ boleh jual retail dengan syarat selari dengan tim supaya tim rasa tak dianiaya. Okay, kalau cerita pasal selari lah kan. So apa, boleh tak AP check at least satu benda lah, macam mana AP menjaga keselarian tu dengan HQ nak jual kat TikTok dan tidak membunuh ejen ni. Maksud selari tu cuba AP bagi contoh ke ataupun macam mana nak buat satu je yang satu banyak-banyak. Je, okey. Yang banyak-banyak. Contoh daripada segi harga atau kempen yang kita tengah running. Ejen semua dibenarkan menggunakan kempen yang sama dengan harga yang sama. Cuma dia kena work hard lah. Kalau dia nak sale, dia buatlah live. Kalau dia tak nak buat sale, dia tak nak buat live, kalau sale dia tak ada, dia tak boleh marah pada yang berusaha. Kempen dah dibuat. Macam mana kita nak mempromosi tu yang terpulang pada tim tu sendiri. Tim pun dia tak boleh manja sangat sebenarnya. Alright. Mungkin boleh jadi
apa yang boleh ditambah, mungkin HQ boleh bagi tahu awal. Ya, Memang betul. kita awal. Kita planning awal. Elegant memang terbaik. Yang lain yang bunuh ejen ni. Bagi tahu awal ni antara benda yang mungkin ejen at least appreciate. Betul. Kok lah tiba kami nak restock ni. So ada apa-apa promo tak? Kok ada, kalau ada promo mungkin kita setengah pergi ke promo, setengah pergi ke yang biasa, betul lah. Cuma kadang-kadang HQ suka buat tiba-tiba. Tak, selalunya kita macam contoh lah, kata kita nak buat range baru atau kita nak keluarkan satu packaging baru lah kan. Kita tak galakkan tim kita untuk ambil. Faham tak? Kita cakap okay, hold sekejap, mungkin lagi 2 minggu barang baru sampai, pump duit kat situ. So kebanyakan feedback yang P dapat lah kan, mana leader-leader besar dia selalu cakap, Pin, kau ni bagus satu je, engkau tak nak duit tu sangat. Faham tak? Maksudnya engkau akan fikir nanti ke depan, yelah ke depan kalau kita keluar pula yang tu, 2 minggu lepas kan aku baru restock, sekarang ni orang nak packaging baru, boleh tak tukar? Itu dah peningkan kepala HQ balik. Buat apa aku nak ambil resiko peningkan kepala aku, sedangkan aku tunggu je duit tu masuk lepas 2 minggu. Faham. Dan ini antara benda-benda yang saya rasa mungkin founder kena take note, dan mungkin sangat. Cuba pertimbangkan lah. Kan, bukan apa, sebab kami sendiri pun dari side Agent to You, WeMap, kami dapat banyak juga aduan-aduan yang macam ni kan. Kami nak buat macam mana? Macam dulu saya bila saya pernah gaduh dengan seorang seller dekat TikTok. Sebab isu ni, sebab saya tak faham TikTok shop apa semua. Saya marah bila ada voucher jual murah. Bukan jual murah. Okey. Produk dijual dekat TikTok ataupun TikTok shop, sebab kan ada promosi. Masa tu saya tak faham promosi tu daripada siapa apa semua. Tapi bila kita kaji balik dan benda ni di luar kawalan, maksudnya nak tak nak kita kena follow dengan syarat harga tu. Contoh kalau harga 89, letaklah harga 89, dan andai kata dapat diskaun daripada TikTok, itu kelebihan. Setuju? Betul. Saya yelah, masa saya faham siap gaduh apa semua, siap saya kena viral apa semua, muka saya kena letak dekat TikTok. Sebab kita sendirilah tak nak belajar macam tu kan. So sekarang ni macam yang cakap, bukan isu, kadang-kadang saya nampak isu seller tu sendiri yang tak nak follow perubahan. Betul. Lama-lama dia mengucup lah. Malas lah. Macam terlalu malas. selesa dengan keadaan. Contoh dah biasa buat closing dekat WhatsApp kan, contoh. Padahal sekarang kita dah tahu dah trending TikTok. Kau kena banyakkan video, mana tu akan terselit 1-2 order. Tapi tak nak follow the trend. Lepas tu komplain barang yang tak ni. I bukan nak berlagak, tapi Elegant Cosmetics, we spending a lot dekat marketing. Mana mungkin kata brand tu tak nampak. Jarang lah. Faham. Tu ya, macam kadang-kadang kan kita pelik balik kan, kita sebenarnya kita kaji tengok, kita bagi kelas, bagi tu bagi ni. Bila kita kaji balik, sebenarnya diri dia sendiri. So kalau diri dia yang tak nak ubah, jangan salahkan HQ. HQ dah pump a lot dah. Alright. Okay, kita dah cuba jaga sebaik mungkin, tapi biasalah benda ni normal. Contoh kita ada 1000 aja, 10% je aktif tu biasalah. Betul. Semalam saya jadi macam marah sikit sebab kita buat kelas, kita dah bayar bagi percuma. Tapi itulah tak semua yang bagi komitmen. Tapi benda ni kita anggap normal lah. Faham. Kemudian kita jadi emosi. Betul. Sebab apa? Tuan-tuan, kadang-kadang yang siapa yang setia melihat di Kode Agent to You ni dah sampai ke episod yang kelima ni, kita akan nampak ada satu pattern yang semua guest saya dia bercerita tentang perubahan. Betul. Nak tak nak kita kena berubah. Kita kena terima hakikat sekarang orang membeli di TikTok. Betul. Kan walaupun lah saya ni mengajar sale kan dalam WhatsApp. Ya, kita memang sale tapi tak menghalang untuk you guys kena explore TikTok juga. Betul. Kan? Alright. So siapa yang rasa tersakiti ke ataupun mungkin ada kurang mungkin tak selesa lagi dengan founder-founder yang sedia ada, rasa-rasa mungkin nak kan, ataupun pengalaman baru ke dengan brand baru, produk baru ataupun founder-founder baru. So AP, apa untuk orang-orang yang tersakiti ni, apa dia punya okeylah, ni macam kita, mana diorang nak contact Alana dengan Elegant ni? Ni kita buat general lah sebenarnya. Tips untuk you guys yang nak jual produk orang, first adalah kaji HQ tu macam mana, how HQ tu jaga, macam mana dia jaga branding dia. If dia betul-betul jaga branding dia, maksudnya dia nak duduk lama lah dalam industri. So pergilah jadi team dekat brand-brand sebegini. Tapi kalau dia jenis macam kejap-kejap keluar ni, kejap-kejap keluar tu, kejap-kejap keluar ni, you kena fikir banyak kali. Sebab apa? Sebab nanti macam tadilah, tiba-tiba tersakiti pula dah. Nak watch mana? Alright, so kita pun dah sampai ke penghujung-hujung kita punya segmen di Kode Agent to You hari ni. So Amin, saya nak ucapkan terima kasih sudi datang hari ni. AP pun terima kasih juga. Sama-sama. Alright, sebab bukan apa, kadang-kadang sharing-sharing yang berharga selama hampir
60 minit ni insya-Allah lah akan memberi banyak inspirasi pada orang yang tengok. InsyaAllah. So, kata-kata terakhir Dato' Al-Amin. Kata-kata manis. Ya, silakan. Kata-kata manis. Yelah, maksudnya untuk founder dulu. Oh, untuk founder dulu Bukanlah maksud saya, pengalaman saya. Okey. Kalau kita pilih untuk jadi founder, satu, Faham. biar kita berilmu. Kita jangan fikir kita punya periuk nasi je. Kita kena fikir kita punya team, agent kita Okey. yang bersama-sama kita. Faham. Macam saya adik, tak tipu orang gila pun nak duit. Tapi apa yang pada saya, kalau kita kaya orang bawah kita dulu, insya-Allah kita sama-sama kaya. Faham. Itulah saya punya prinsip sekarang ni untuk saya punya produk syarikat saya. InsyaAllah. Sebab macam kita, bukan saya share, pernah Watson Guardian offer produk kita lah untuk masuk dalam tu, kita tolak sebab kita nak fokus pada agent stocking. Betul. Faham. So itu niat saya bila saya buat macam fokus dekat Illegal dengan Alana, saya nak tengok perubahan mereka yang follow kita pun syarikat dapat sesuatu, dapat manfaat. Faham. Tu untuk, maksudnya yang penting kena founder tu kena ada ilmu. Alright. Sama juga dengan reseller, agent, stokis. Kita jangan nampak kesalahan tu pada orang lain. Cuba tengok diri kita dulu. Kita yang tak nak belajar, kita malas. Macam saya cakap kat orang semalam, sebab saya macam emosi sikit bila macam Dharma buat kelas semalam, tak ramai yang join. Saya cakap dekat dunia ni tak ada tempat untuk orang yang malas. Kalau kita bodoh, kita boleh belajar. Setuju? Tapi kalau kita malas, memang kita manusia yang malas. Betul. So, ubah diri kita dulu. Sebab orang lain tak akan ubah diri kita, kecuali diri kita sendiri. Betul. Kadang-kadang kalau Amin ni dia jarang cakap, tapi kalau Was cakap Dia betul-betul macam aku Ya. yang salah Ya. kan. So itulah kelebihan Amin. Mungkin sebab itu kot dia punya aura dia, Betul. karismatik dia kan. Dan yang paling penting bagi saya, siapa-siapa yang tak kenal Amin, you akan rasa dia punya keikhlasan dia punya Ya, kawan betul. tau. Kan sebab kadang-kadang kita boleh tahu orang tu ikhlas berkawan atau Ya, tidak. betul. Kan orang tu datang berkawan dengan kita sebab atas dasar apa. Betul. Kan. So terima kasih Alamin. Sama-sama. Aku sendiri pun bangga menjadi kawan kau. InsyaAllah. Menjadi saksi hidup naik bangun kau sampai sekarang, dan aku sendiri personally doakan kau makin berjaya dunia akhirat. Amin. Dan insya-Allah kau dapat apa yang kau nak lah. InsyaAllah. Amin. Nak bini semua. Amin ya Allah kita semua. Mungkin kalau ada 1 juta views yang tengok hari ni, korang tolong komen di bawah, doakan Amin yang terbaik. Yalah, yang penting itulah pesan saya. Kalau kita, sebab saya perasan, contoh kalau kita tanya kan siapa nak berjaya, semua cakap nak. Tapi kita boleh tengok siapa yang buat tindakan. Betul. Sanggup buat. Sanggup buat. Sebab tu saya kadang bila kita suka salahkan tu, salahkan ni, padahal kita sendiri tak nak berubah. Itu yang saya frust. Bukan orang tak nak berubah. Frust kita dah cuba bantu dah. Kita dah cuba bantu, tapi diri Kita dah sendiri buka jalan. Dah buka jalan. Macam mana saya nak contoh lah dalam Illegal ni, adalah kita HQ yang tiap hari bagi poster, bagi copywriting, kau tak perlu fikir dah. Kita punya admin yang buat. Itu pun kau tak nak copy paste. So apa lagi? Takkanlah kita nak ambil kau punya Facebook, Kita Upload tolong kan? update kan? Dulu kita ada buat macam tu kan. Dulu lah, zaman dulu sampai buat account fake. Kita buat account fake, buat 2-3 account fake kan. Faham. itu Alright. kadang saya, orang ni dia tahu dia tak ada duit. Tapi tindakan tu tak ada. Itulah. Alright, terima kasih Alamin. Kalau saya sambung lagi makin panjang lagi. Betul. Alright, so last but not least AP. Tapi kali ni nasihat ni bukan untuk secara general, tapi untuk wanita-wanita yang mungkin sedang struggle. Okay. Nak kata tersakiti, tidak tersakiti. Yeah. Seorang yang sangat kuat tapi memerlukan seorang sosok, mungkin ada backup lah. Maksudnya, babe don't worry. Oh, babe, don't worry. So AP here. Babe, don't worry, happy here. Tak, pada perempuan wanita kat luar sana, kita sebagai wanita, kita kena berkejaya. Sebab benda ni adalah penting untuk zaman-zaman sekarang. And then jangan malas, even though you duduk duduk kat rumah, sebenarnya terlalu banyak platform yang bagi you peluang untuk jana pendapatan. Betul. Sebab sekarang ni nak buat duit, duduk dalam tandas boleh buat duit, duduk kat mana-mana pun boleh buat duit. Nak dengan tak nak dan pandai bahagi masa, insya-Allah ada rezeki, Allah izin. Tapi macam bos cakap tadi lah, dia lebih kepada kita yang buat. Kalau kita tak jalan, benda tak jadi. So jangan komplain, tak ada duit lah, tak boleh nak melawar lah, tak boleh nak bergaya lah. So jadi wanita tu tolong rajin-rajin cari duit. Jangan paksa diri. Sometimes kan dah penat jaga anak apa semua kan. Duit dengan keikhlasan dan santai.
Set dalam kepala satu je, aku nak duit ni supaya aku boleh berbelanja untuk diri aku. Faham. Itu je. Maka you akan rasa sangat ringan lah selepas tu. Setuju? Setuju. Dan sebenarnya kadang khusus untuk wanita-wanita yang akan mungkin nak jadi macam AP kan, bukan apa, dia bukan kata dia nak mengidolakan tapi at least macam AP dah share banyak side yang di mana sebenarnya wanita ni ada banyak gila peluang. Betul. Untuk buat duit, money, buat bisnes. Bukan sekadar ni kalau C-level ke D-level ke director ke CEO ke semua tu nak kena lelaki, tak. So perempuan pun ada dia punya part of dia punya dalam bisnes tu. Cuma sekarang ni kadang-kadang yang jadi isunya adalah macam tadi lah, kita banyak kali adalah diri sendiri. Betul. Kan, dan kenapa kita tak nak berubah? Ni sebagai dia punya gulung lah. Kegulungan. Kenapa kita tak nak berubah tu adalah disebabkan satu, kita tak tahu kita nak apa. Betul? Betul tak? Kan mungkin zaman kita muda-muda dulu lah. Kan kita kenapa kita duk cari duit sebab kita tak tahu sebenarnya ada benda yang lebih besar daripada duit. Betul? Dan percaya jaga saya, antara orang-orang yang memang suka duit, ni geng-geng suka duit GSD. Geng suka duit ni sebenarnya duit tu takkan pernah cukup. Setuju tak, Min? Setuju. Betul tak? Dulu macam saya jadi pemburu kan. Saya cakap dah ada sejuta saya nak stop. Nampak tak? Maksudnya konon nak stop lah lepas sejuta tu. Itu dalam akaun personal kan? Akaun personal maksud simpanan lah. Simpanan sejuta tau, bukan kalau sale biasa. Itu dulu Itu bukan maksud saya macam Dama cakap, memang kalau nak kejar duit ni memang tak pernah cukup. Betul. Tu yang penting kita nak lebih bersyukur lah. Tapi bukan nak kata saya sangat bersyukur, tak. Maksudnya benda tu kita cuba tanam. Barulah kita akan dalam kita bisnes ni kita akan rasa lebih tenang. Setuju. Macam saya dulu, saya cakap kenapa saya jadi macam stress, depressed, sebab rasa selalu tak cukup. Betul. Tapi alhamdulillah sekarang ni tak ada hari-hari buka akaun bank. Tapi kadang-kadang dah terbiasa buka akaun bank, kena check juga. Check je lah. Kan dapat notification, alhamdulillah masuk, Harun balance tinggal berapa. Kan takut scammer, bukan apa. Sebab dia macam ni, hidup ni kan end up duit tu sangat penting. Jangan tipulah, I tak ada duit tu I akan bahagia, tipu. Itu semua tipu. Sebab nak bahagia pun perlu duit. Cumanya keberkatan dan juga rasa sifat syukur tu yang lagi penting. Sebabnya selagi kita boleh tolong family kita, boleh bagi kelebihan pada anak-anak tim kita, pada staff-staff kita, itu pun dah membawa kepada rasa lebih daripada bersyukur. Dan kita usaha, Allah sentiasa izin. Cuma macam kita cakap lah, kalau kita kejar-kejar macam tak pernah cukup. Jadi kita tenang-tenang bersyukur je apa yang ada, tapi usaha. Bukan bersyukur tak usaha, memang kat situ je lah. Tu terbalik. Dia kena bersyukur, usaha. Baru dia balance. Alhamdulillah. Alright, man. So saya tak nak sambung lagi dah. So kita akan tutup dengan sedikit quotes hari ni. So tentang bila bercerita tentang duit, memang takkan pernah cukup. Betul. Tapi apabila kita mencukupkan dengan apa yang kita ada, hidup akan jadi lebih tenang, InsyaAllah, lebih happy. Sebab tenang itu lebih penting berbanding kaya. Betul. Kan? Dah saya tak nak tanya soalan, nanti disambung. So itu saja daripada saya. So terima kasih untuk yang melihat dan menonton sampai ke sesi dan detik yang terakhir ini. So insyaAllah kita jumpa dalam episod yang seterusnya. So saya Dharma, saya AP, Al-Amin. So insyaAllah kita jumpa di sesi seterusnya. Assalamualaikum. Bye bye.